Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan saya Andy Beta. Okey. Hari ni tadi saya baru balik daripada cari kutu air untuk fry saya, berumur dalam seminggu lebih lah. Okey, jadi malangnya disebabkan sekarang ni musim hujan, stok kutu air tu tak ada. Stok kutu air tu tak ada untuk fry saya lah. Jadi BBS pun tak ada stok juga. Jadi jalan terakhir saya terpaksa rebus telur. Okey, rebus telur saya akan gunakan kuning telur tu untuk fry saya. Okey, jadi cara kita nak bagi fry kita ni makan kuning telur pun ada cara juga. Kita tak boleh bagi terlalu banyak. Okey, jadi tak apa. Jom ikut saya, kita rebus telur tu. Okey, dan kita tengok macam mana saya bagi fry saya makan kuning telur. Jom. Okey, jadi kita perlukan macam biasalah, telur ayam mesti kita perlukan kan. Okey, kita gunakan sebiji telur ayam ni. Okey, lepas tu kita saya gunakan periuk lah. Periuk pula ni kuali. Saya guna kuali kecil kuali kecil je. Okey, tanda air. Jadi kita nak buat sebiji kan, tak ada masalah pun. Kita guna kuali kecil je. Okey, lepas tu kita letak dekat dapur lah, macam biasa lah kan. Okey, buka api, naikkan sikit api tu. Okey, kita ambil telur tadi tu. Okey, ni kita rebuskan dia. Kita rebus, kita letak, kita biar dia mendidih lah kan. Okey, jadi inilah orang kata risiko kita sebagai breeder ni. Kalau mana-mana breeder ni, risiko dia kalau musim hujan memang stok kutu air memang susah nak dapat lah. Jadi kita kena bersedia lah orang kata pelbagai kemungkinan tu ada kan. Okay, jadi macam hari ni saya akan rebus telur. Saya akan guna kuning telur ni untuk fry saya. Okay, kita tunggu telur kita ni mendidih dulu. Okey, jom kita tengok telur kita ni, telur ayam kita ni dah masak ke belum? Dah siap rebus belum? Okey, dah mendidih Okey, jadi dah mendidih ni saya rasa dah boleh ni. Okey, saya pun dah biar dia dalam lebih kurang 12 minit dah kot tadi. Okey, jadi kita boleh tutup api dulu lah. Tutup api. Okay, kita biar dia sejuk kejap. Biar dia sejuk kejap. Kejap lagi kita boleh kopek telur tu, kita ambil kuning telur tu Okay, jadi saya nak cepatkan dia, bagi dia cepat sejuk Okay, jadi saya akan angkat dia, saya rendam dengan air biasalah, air sejuk. Saya tak cawan ni. Okay, kita biar dia, kita rendam. Nanti kita nak kopek pun senang kan, tak adalah panas. Kita biar dia dulu Okay, kita biar dia. Okay, jadi telur ayam dah sejuk Okay, dah siap rebus. Okay, jadi jom kita mulakan. Kita kopek je. Okay, jom. Okey, saya dah selesai kopek telur ni Okey, nampak Jadi sekarang ni kita ambil satu lagi. Okey, saya akan kerak dua Saya akan belah dua telur ni. Okey. Okey, saya akan belah dua. Okey, nampak tak? Okey, ini kuning telur dalam ni yang kita akan bagi fry kita. Okey. Dan saya akan gunakan ni. Okey, kapas kerut telinga ni nampak Okey, saya akan guna kapas ni. Okey, tapi sebelum tu kita ambil ni dulu. Kita ambil kuning telur dulu. Okey, kita ambil kuning telur ni. Tak payah terlalu banyak. Tak payah terlalu banyak Okey, macam saya akan ambil macam ni je dulu. Okey, kita letak kat sini. Okey. Okey, yang baki ni, dua ni, baki ni kita boleh letak dalam peti ais. Kita boleh simpan dia. Dia tahan dalam 3-4 hari juga. Kita boleh simpan dia. Okey, lepas tu saya akan ni lah. Basahkan ni. Okey, basahkan ni kapas ni.
kapas telinga ni, kapas telinga ni saya akan basahkan. Okey, saya akan letak dia. Saya akan letak macam ni. Saya akan hancurkan dia. Okey, tengok Kalau terlalu kering kita tambahkan lagi air. Kita tambahkan lagi air. Kita boleh rendam kapas ni Kita tambahkan lagi air. Yang pasti kita nak dia betul-betul hancur. Supaya kalau kita letak dalam bekas fry nanti, kita just macam titikkan dia saja. Kita cuma titikkan dia sikit demi sedikit saja. Tak perlu tuangkan semua. Sebab dia ada telur kuning kuning telur ni, dia ada kelebihan dia dan juga keburukan dia. Keburukan dia kita cerita keburukan dia dulu. Okey, kalau kita terlebih isi dalam kita punya bekas fry, nanti air cepat kotor dan dia boleh membuat fry kita semua matilah. Kalau air cepat kotor kan. Okey. Jadi orang kata kebaikan dia pula, kita just letak dia sikit demi sikit. Kalau nampak kalau dia dah hancur, dia jadi macam lebih halus daripada kutu air. Dia macam infusoria kan. Dia mudah untuk fry kita makan lah. Jadi kita hanya letakkan sikit je. Kejap lagi saya akan tunjukkan cara saya letakkan pada fry saya. Dalam ni ada fry saya berumur dalam seminggu lebih boleh nampak tak? Halus lagi jadi stok kutu air tak ada hari ni. Jadi saya akan bagi inilah. Ni kuning telur. Yang ini induk daripada Hellboy Classic. Jadi itulah. Sayang pula kalau kita tak bagi dia makan, nanti dia mudah mati kan. Fry ni dia terlalu sensitif. Jadi kita kena betul-betul jaga dia. Jom kita cuba bagi. Ini kuning telur tu jadi kuning telur kita guna untuk fry. Yang putih telur kita boleh makan. Kita boleh makan. Jom kita cuba. Kita letak macam ni setitik je, tak perlu banyak. Nampak tak? Kita titik di kelompok-kelompok yang mana ada fry je. Kalau ni kita ambil lagi. Kita letak. Kita letak lagi ujung ni kan. Kita letak kita tak payah kita nak tuangkan semua semua bekas ni ke dalam tak perlu. Kita titikkan macam ni je. Kebaikan kuning telur ni dia ni kuning telur ni dia elok lah makanan protein untuk fry lah. Cuma jangan terlalu lebih je kita bagi. Nampak nampak dia macam halus je, dia macam infusoria. Dia halus je, dia akan turun ke dasar semua. Jadi fry kita tu akan akan makan lah. Nampak. Cukup, jangan bagi terlalu banyak bagi yang kita dah hancurkan tadi dengan air, boleh nampak dia macam halus, dia serbuk hancur kan. Jadi yang ni kita boleh buang. Yang mana kita dah rebus tadi, yang kuning telur yang belum kita hancurkan tadi, kita boleh simpan dalam peti ais. Jadi pada anda semua yang orang kata ada fry, yang kehabisan makanan kutu air ke BBS ke, boleh cuba cara ni. Tapi ingat jangan bagi terlalu banyak. Apa pun jangan lupa share, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga tekan loceng. Assalamualaikum.